Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pasti anda pernah dengar tak brand BMS atau nama penuh dia Build My Style. Brand ni kan dia fokus kepada casing PC budget, but quality yang dia offer kepada kita sangat-sangat nice guys. Even yang saya nak perkenalkan kepada anda dalam video kali ni kan, iaitu BMS Frost ARGB gaming case, siap ada port USB-C dekat dia punya input output from panel tu. Bayangkan satu gaming PC, satu casing PC budget tapi ada port USB-C. Memang next level lah. Lagi ada beberapa part yang bagi saya menarik untuk saya kongsikan dengan anda. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Ini BMS Frost ARGB, sebuah MATX case dengan panjang 210mm, lebar atau kedalaman dia tu 450mm dan tinggi 450mm. Aesthetically dekat bahagian hadapan dia ni ada mesh, udara boleh keluar masuk dengan bagus, dan dia bagi kepada kita 4 biji ARGB fan 120mm yang kita boleh sync dengan motherboard. Lepas tu bahagian bawah from panel ada lambang ataupun logo BMS lah. Bagi saya design dia ni quite plain, nampak kosong, but tak adalah kita kata teruk. Still attractive lah. Selamat dia bagi kepada kita 3 biji ARGB fan dekat bahagian hadapan, nampak meriah sikit. Dari segi build quality bagi saya so-so sajalah. Lebih kurang sama dengan mana-mana casing PC budget. Tak kisah apa-apa brand. Dia nak kata rapuh pun tak, nak kata solid sangat pun tak. Frame dia tebal, sedap bila kita pegang tu. Dapat rasa solid, tapi bahagian dalaman dia punya motherboard tray tu nipis dalam 3mm sahaja. Kalau anda kasar-kasar sikit kan, bermasalah guys. Macam saya cerita di awal video tadi, yang mana BMS Frost ARGB gaming case ni dia ada port USB-C dekat bahagian hadapan dia, which is ini adalah satu feature yang biasa kita jumpa dekat casing kayangan bangsawan. So BMS Frost ARGB ni seolah-olah bagi satu benchmark yang baru untuk sebuah casing PC budget. Cuma satu benda yang buat saya tertanya-tanya ini something yang contradict sikit lah. Satu ironi, sebab bila kita cari motherboard budget yang size MATX, kita tak jumpa satu pun motherboard yang ada connector USB-C untuk dia punya front panel. Untuk I/O port dekat bahagian belakang tu banyak bersepah, tapi untuk bahagian hadapan tak ada. So dia macam tak kena. Anda beli BMS Frost ARGB ni, BMS Frost ARGB gaming case ni untuk rakyat marhain, untuk orang biasa kan. Tapi kita terpaksa beli motherboard yang lebih dari RM500 Malaysia untuk pasang dekat casing ni supaya dapat guna semua feature yang BMS offer dekat casing dia. Anda rasa macam mana? Cuba bagi pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Okey, atas ni ada power button, ada reset button, ada 2 USB-A 3.0, ada satu combo audio jack and ada satu USB-C 3.0. Last kali ada satu LED button. Magnetic filter yang dia bagi kepada kita ni pun saya boleh kata high quality, size dia besar. Alright, sebelum kita tengok bahagian dalaman BMS Frost ARGB gaming case ni, saya nak tunjuk bahagian belakang dia dulu. Sebab ini adalah sebuah casing untuk motherboard yang bersaiz MATX. So PCIe slot cover yang ada dekat bahagian belakang ni ada 4 saja, dan yang tak best ialah besi dia ni kita kena patahkan. Bila kita patahkan, kita tak boleh nak tutup balik dah kalau kita tak nak guna slot ni. Once kita cabut, bye-bye lah. Okey, bahagian atas kita boleh mount satu kipas yang bersaiz 120mm. Maka inilah dia bahagian dalaman BMS Frost ARGB MATX gaming case untuk sebuah casing yang
yang sesuai untuk motherboard bersaiz M80X. Actually dalaman dia ni agak luas, spacious gila guys. Saya guna graphic card yang saiz besar juga, iaitu Sapphire Radeon RX 7900 XT, panjang dalam 270mm dan space bahagian hadapan tu masih lagi luas, masih lagi kosong. Panjang dari dia punya belakang hingga dia punya front panel tu dalam 410mm, tak termasuk dengan kipas di bahagian hadapan. Seriously, panjang guys. Dan tinggi dari PSU shroud ke dia punya top panel dalam 320mm. Clearance untuk CPU cooler, dia punya ketinggian tu dalam 130mm. Dan jarak antara top panel hingga motherboard tu ialah 60mm. Katakan kita pasang radiator, kita pasang kipas dekat dia punya top panel tu, still kita boleh masukkan jari-jari kita dekat tengah-tengah untuk main dengan kabel-kabel yang ada dekat situ lah. Tak ada masalah. Lepas tu dari segi cooling system, casing ni dia dah datang dengan 3 biji fan ARGB dekat bahagian hadapan, kemudian 1 biji kipas 120mm dekat bahagian belakang. Kalau kita nak mount lagi extra kipas kan, dekat bahagian atas tu pun boleh mount 120mm 3 biji, dekat atas dia punya PSU cover 2 biji, dan yang paling menarik sebenarnya kita boleh mount 2 biji 120mm fan dekat bahagian tepi sebaris dengan dia punya motherboard tu. Anda try bayangkan kalau tempat yang kita boleh pasang kipas tu, kita pasang semua kipas yang ada LED kalah kedai Tom Yum guys. Dan disebabkan kita boleh pasang 2 biji kipas dekat sisi ataupun di tepi motherboard, so panel dekat bahagian belakang tu berlubang, udara boleh keluar masuk tanpa ada sebarang masalah. Let's say anda nak pasang all-in-one liquid cooler, anda boleh pasang radiator 360 di bahagian hadapan ataupun dekat bahagian atas, dekat bahagian sisi tu 240mm, dekat bahagian belakang 120mm. Ada banyak option lah, so anda tak perlu risau dari segi airflow dia. Tentang storage pula, dekat belakang motherboard tray ni kita boleh pasang 2 biji SSD 2.5 inci. Dekat dia punya hard disk cache kita boleh pasang 2 biji hard disk 3.5 inci. Dia punya hard disk cache ni kalau anda tak nak guna, maybe anda nak sumbat banyak kabel masuk kan, anda boleh cabut dia. Just unscrew dekat bahagian atas, lepas tu slide ke depan. Dia punya hard disk cache ni akan terkeluar. Alright, dari segi kabel management, part ni saya memang suka sebab yang pertama, jarak antara motherboard tray dengan side panel tu luas dalam 20mm. Jadi kalau kita tak pandai nak susun kabel bagi nampak nipis-nipis macam tu kan, kita just nak ikat jadi bulat tebal, tak ada masalah guys. Kemudian dia punya lubang-lubang laluan kabel pun banyak, tempat kita ikat kabel, cangkut-cangkut tu pun banyak. Jadi orang yang nubis kubis macam saya pun dapat buat kabel management nampak cantik gila. Orang yang pro macam anda lagilah tak ada masalah kan. Proses pemasangan hardware ke dalam casing ni bagi saya tak susah sebab macam saya tunjuk kepada anda tadi, dia punya space dalaman tu sangat-sangat luas. Kita masukkan motherboard, kita letak graphic card yang panjang 270mm, still kita boleh dekat bahagian hadapan tu siap boleh main futsal lagi. Itu je extra itu just hyperbola lah. Tapi nak kata, walaupun kita dah pasang graphic card yang panjang tu, dekat bahagian hadapan still ada ruang yang sangat-sangat luas. Cuma satu benda sajalah yang saya macam terkilan sikit dekat BMS Frost ARGB ni ialah sepatutnya dekat lubang-lubang laluan kabel tu dia bagilah kepada kita rubber grommet. Benda tu bukan mahal pun. Dengan adanya rubber grommet, so kita punya casing tu nampak lebih kemas. Dia tak selekeh sangat lah. Tapi dengan harga RM249 Malaysia, datang dengan 4 biji ARGB fan, lepas tu tempat mount kipas banyak gila, ada port USB-C. Bagi saya sangat-sangat berbaloi. Ini antara salah satu casing PC budget yang saya recommend anda beli. Kalau anda berminat untuk beli, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.